Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah, kita sambung Bahrul Madhi jilid yang ke-15, muka surat yang ke-65, masalah yang ke-67. Kita masih lagi membicarakan tanda-tanda akhir zaman. Kita bacakan hadis sahih daripada Nabi SAW tentang permintaan Nabi kepada umatnya, minta kepada Allah 3 perkara, 2 dimakbulkan, 1 tidak dimakbulkan. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan keadaan Islam akan satu ketika umat Islam akan menguasai Rom dan Parsi. Baik, kita sambung masalah yang ke-67. Bumi dikecutkan Allah kerana memperlihatkan timur dan barat kepada Nabi Muhammad SAW. Dikecutkan maknanya dikecilkan. Bumi ni dikecilkan sampailah nampak kepada Nabi masyriq, timur. Masyriq ni tempat terbit matahari, nama dia masyriq. Nama dia apa? Timur. Kan? Tempat tenggelam matahari nama dia ghurub. Kita panggil maghrib, tempat tenggelam dia. Tempat timbul nama dia syuruq. Tempat tenggelam nama dia ghurub. Maka kita pun panggil masyriq, timur. Kalau tenggelam nama dia maghrib. Orang kita letakkan solat maghrib, barat. Ketahuilah wahai saudaraku, inilah suatu kelebihan daripada Nabi Muhammad SAW. Salah satunya diberi lihat oleh Allah akan sesuatu perkara yang berlaku selepas daripada wafat Rasulullah, di mana bumi yang dapat diperintah oleh orang Islam selepas wafat baginda. Ini mukjizat kepada Nabi kita. Diperlihatkan apa yang berlaku selepas baginda wafat. Jadi apa hak Nabi beritahu tu, Allah tunjuk kat dia. Baik. Maka kelakuan Allah Ta'ala memberi dapat melihat itu ditunjukkan Allah Ta'ala. Semua bumi ini di hadapannya diberikan kecut ataupun kecil, sekira-kira dapat dilihat dengan tiada payah memandang seperti memandang benda yang besar. Macam kita hari ni lah, kita ada Google Map. Macam kita duduk di highway nak tengok jam ke tak jam, kita pun buka Google Map ke apa benda kan, map pun buka map. Kita pun tengok dekat lebuh raya merah menyala, maknanya jam lah tu. Daripada Ipoh nak balik KL jam, kat Bido jam, Tapah jam, sampai membawa ke Sungkai jam. Pasal apa? Pasal dikecilkan bumi tu, kita boleh nampak jarak dia. Kita boleh tahu rupanya zaman Nabi dah buat dah benda tu, Allah bagi pada Nabi kita. Macam kita sekarang duduk di Johor, nak tengok macam mana keadaan di Barakah Manjui Ipoh,
Kita buka saja map, kita boleh tengok satelit, cari manjui jumpa. Ada rumah Kak Som, kereta Datsun dia pun ada dalam peta tu. Oh, ini kereta Datsun Kak Som, nampak tu. Boleh nampak Pak Leman duk makan tosai dekat gazebo. Itu dia zaman sekarang. Kita duk bangga, padahal Nabi dah lama nampak, dipertunjukkan pada Rasulullah macam tu. Maka katanya menampaklah Nabi kita semua yang diberi pandang oleh Allah daripada bumi Parsi dan bumi Rom dan negeri-negeri yang besar yang lain yang ditakluk oleh orang Islam. Maka dikeluarkan hadisnya an Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Thauban radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Ta'ala telah memberikan kecut akan bumi kerana aku, supaya aku boleh lihat negeri yang akan diperintah oleh orang Islam selepas daripada wafatku. Maka apakala telah dikecut Allah akan bumi itu, melihatlah aku sebelah timur dan melihatlah aku sebelah barat, sebelah masyrik bumi seperti negeri Parsi dan lainnya, dan sebelah baratnya iaitu negeri Syam dan lain-lainnya. Sabda Nabi lagi, wa inni ummati saya belughu mulkuha ma zawali minha wa u'titul kanzaini al-ahmara wal asfara. Bahwasanya umatku selepas daripada aku wafat, kerajaan Islam sampai kerajaannya barang yang dikecutkan Allah kepadaku dan diberikannya akan umatku dua perbendaharaan, iaitu ghanimah, harta yang tiada terkira banyaknya daripada orang-orang merah, yakni orang Rom, yakni orang Parsi, dan daripada orang-orang kuning, yakni daripada orang Rom, dipanggil sebagai al-ahmara wal asfara. Orang Islam akan menguasai dua negeri yang cukup besar. Pertama, al-ahmara, negeri orang-orang merah, kulit merah. Kulit merah ni apa dia? Orang Parsi. Belah-belah Iran, Iraq, belah tanah ni kulit merah, pipi merah, semua merah. Ataupun daripada orang-orang kuning, orang panggil mayat hidup. Pernah mati dulu hidup balik, orang tua-tua dulu kata. Kita duk tengok cerita orang putih pada siapa, mereka ni mayat pucat semua ni, kuning pucat ni. Orang tua-tua kata mereka dulu dah mati, lepas tu hidup balik tu jadi kulit je mayat tu. Oh, kita ni bodoh, pakat duk ikut lah orang tua-tua dulu. Okey, dia bagi tahu kita. Jadi akan dikuasai daripada orang-orang Rom. Masalah penyukaan Nabi kepada orang Islam dapat memerintah Rom dan Parsi. Sebenarnya sepotong daripada hadis dalam masalah 67 menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyukakan orang Islam dengan dua bumi, iaitu bumi timur dan bumi maghrib, yakni Parsi dan Rom. Boleh tak kita kata Ustaz, masyrik tu kita kata belah Jepun, belah Cina, belah tanah Melayu, Nusantara? Boleh ke? Boleh juga. Boleh tak kita kata hak Rom ni apa nama, barat ni Ustaz, Maghrib ni dia membawa kepada Afrika, bawa kepada Mesir, luahkan lagi. Sebab selepas Nabi wafat, Islam sampai ke Mesir, dikuasainya negara Mesir, dikuasainya Spanyol, dikuasainya Eropah, sampai hampir ke Jerman begini. Punya kuat kekuasaan Islam. Dan Islam pula bukan setakat sampai ke Iran je, dia pergi sampai ke Hindustan, masuk dalam negeri Hindustan, Kashmir, India semua, turun ke tanah Melayu, naik ke Filipina pula. Islam sampai ke sana, sampai ke China. Zaman sahabat pun Islam dah sampai ke China. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kita ni orang Melayu lambat sikit, dia pergi China dulu, laluan sutra tu.
Sebab tu ada masjid yang usia ribuan tahun di China. Melayu ni lambat sikit, dia main ke Terengganu dulu, dia main patah balik ke Melaka, naik ke Kedah. Hak Cina sampai dulu. Jadi kita kena ingat yang tu. Baik. Jadi kalau kita luaskan lagi apa hak Nabi nampak ni, bukan setakat Rom dengan Parsi, dia sampai ke Cina tu. Baik, demikianlah perihalnya Rasulullah sentiasa akan memberi suka kepada orang Islam selama-lama menjadi pesuruh Allah. Itulah perangai Nabi. Kerjanya Bashira. Bashira maknanya bagi orang suka. Satu lagi tugas Nabi Nazira, bagi peringatan. Bashiran wa nazira, mubashir, bagi orang suka. Jadi dalam kita berdakwah ni, kita kena ada dua perangai. Satu, bagi orang suka. Dua, bagi orang takut, peringatan, inzar nama dia. Tak bolehlah kita bagi suka je. Asal ceramah suka je. Tak boleh pula kita ceramah ni asal ceramah semua orang takut. Masuk dengar ceramah dia tu takut, semua pakai duk teriak. Makan nasi pun tak lalu lah. Apa pun tak lalu, takutlah dengar ceramah Ustaz Kazim lah. Bab mati 24 jam. Bab kiamat, bab mati lalas tak mau menikah. Suami nak tidur sama abang, janganlah abang, kita dah nak mati abang, pergilah duk janjung. Oh sudah pun tak jadi juga. Dia ada dua, basyiran wa nazira. Dia ada dua, satu nama dia Saleh, satu lagi nama dia Musleh. Saleh ni orang baik, Musleh orang yang memperbaiki orang lain. Orang saleh ni baik pada diri dia. Contoh siapa? Kak Som. Dia baik pada diri dia. Hari Isnin puasa, kan? Lepas zuhur saat lagi waqi'ah, lepas asar saat lagi baca hadis, lepas maghrib saat lagi dengar ceramah, lepas isyak baca surah Al-Mulk, buat sembahyang hajat, pukul 4 pagi qiyamul lail, pukul 6 suku sembahyang subuh, lepas kuliah subuh balik sat, kena roti canai, pukul 9 mai kelas baca Quran, 9:30 keluar kelas sembahyang duha. Baik sungguh. Orang sedekah, dia sedekah. Orang baca Quran, dia baca. Tu nama dia apa? Soleh. Ada orang marah pada Kak Som? Ada orang benci Kak Som? Tak ada. Pasal apa? Pasal dia tak kacau orang. Dia hanya soleh untuk diri dia. Dia berbeza dengan yang nombor dua. Nombor dua nama dia Musleh. Musleh ni dia saleh dan dia tolong perbaiki orang. Tak betul ni cara ni. Dia sebenarnya macam ni. Tak yang hampa buat tu salah tu, Allah tak bagi. Jomlah kita buat ikut yang Allah suka. Tak boleh hampa buat macam tu, haram. Haram tu berdosa. Tu nama dia apa? Musleh. Agak-agak yang ni ramai tak kawan? Oh, musuh ramai. Dia pergi kenduri kahwin, semua orang tak suka. Pasal apa? Pasal dia tegang. Anak dara hak bagi bunga telur tu pakai ketat lah. Kalau orang Sengau semua ketat. Loh, dia pakai ketat lah. Dia hantar bunga telur. Kena kat sini apa minta 6. Ingat cerita setinggan dengan Sudin. 6. Anak saya 6 minta bunga telur 6. Lah. Hak bagi tu ketat. Jadi dia tegang. Adik tak boleh pakai macam ni, haram. Haram. Adik pakai tudung tapi tengkuk nampak. Pakai scarf tak boleh adik, haram. Agak-agak adik tu kata apa agak pakcik? Kau suka orang? Ayah kita pun tak tegur, sibuk dia tegur. Sumbat telur dalam mulut pun tak apa tadi. Sudah. Orang takkan suka. Sebab apa? Sebab dia musleh. Nabi Muhammad dulu waktu di Mekah,
belum jadi Nabi, ada orang benci dia? Tak ada, semua suka dia. Pasal apa? Pasal dia soleh, dia baik. Tapi bila dia start jadi Nabi, dia mengajak orang, dia menegur orang, ramai tak musuh dia? Ramai. Jadi mana nak ambil? Soleh kan musleh, Ustaz? Tuan-tuan nak soleh kan nak musleh? Tahu? Okey, Nabi dua-dua ambil, soleh pun dia buat, musleh pun dia buat. Jadi belum kita ni sempurna lagi kalau kita belum musleh. Anak kita tak tegur, isteri kita tak tegur, diri kita sendiri kita tak tegur, kita hanya baik untuk kita. Tasbih duk zikir berpuluh-puluh kali dah tukar, putih benang, putih tasbih, punya banyaknya zikir, tapi kita tak tegur menantu kita. Maknanya kita belum lagi musleh. Jadi dua benda ni kena belajar. Baik, kena buat dua benda ni, kerana kita hanya jadi satu ya. Okey, kemudian maka pergilah Rasulullah dengan sendirinya melanggar perang yang bernama Ghazwah Tabuk. Rasulullah pimpin dalam peperangan Tabuk dan melanggar perang sahabat-sahabatnya akan peperangan Mu'tah. Dan pada yang sama itulah Nabi kita meninggal dunia berpindah ke alam baka, dan telah disediakannya tentera perang yang dikepalai oleh panglima asalnya seorang abdi yang merdeka, Usamah bin Zaid. Lalu keluarlah panglima dengan segala tenteranya berkemas masing-masing di luar negeri Madinah supaya melanggar perang Rom. Padahal Nabi pada waktu itu sedang gering. Wasiat Nabi, luluskan, jalankan segala persediaan segala tentera yang berkepalakan panglima yang bernama Usamah bin Zaid untuk terus memerangi negeri Syam, kerana Syam pada masa itu di bawah pemerintahan kerajaan Rom. Nabi waktu sakit tu pun Nabi suruh pergi lagi, pergi hantar panglima muda nama dia Usamah bin Zaid. Bapa dia nama Zaid Harithah, anak dia Usamah bin Zaid. Umur budak lagi jadi jeneral. Rasulullah pimpin budak-muda Usamah ni jadi jeneral, boleh pimpin perang lawan orang putih, lawan Rom. Dan di belakang dia pula bukan kawan calang-calang, belakang Usamah ni semua sahabat Nabi kanan-kanan, tapi mereka semua dengar cakap Usamah. Macam mana Nabi didik anak muda panglima perang, macam mana Nabi didik orang tua boleh hormat orang muda. Ini nama dia pendidikan Rasulullah, tarbiyah Rasulullah. Kita duk kata sistem pendidikan kita berjaya, budak-budak 18 tahun jadi apa? Jaya tak mana? Jaya tak mana? 18 tahun. Hak Nabi didik ni tak ada profesor pun, tak ada doktor pun, tak ada pun blueprint segalanya nak buat, kertas kerja, bertas kerja, tak ada. Pendidikan Nabi melahirkan jutawan, melahirkan cendekiawan, mubaligh dan sebagainya. Jadi tirulah pendidikan cara Nabi. Apa yang Nabi ajar, sistem tarbiyah apa yang Nabi buat sampai orang boleh jadi baik macam tu. Kita duk kata kita ni terbaik, pakar-pakar, ahli-ahli akademik semuanya, academician segala benda ada, academician, politician, comedian, semua dian-dian belaka ni. Tiap-tiap 5 tahun sekali tukar sampai naik penin, daripada LCA, MCE, penilaian darjah 5, UPSR, daripada UPSR sampai tak ada UPSR, naik SRP, naik PMR, naik SPM, tak tahu lepas ni nak bagi apa pula. Jadi apa budak-budak ni? Pasal apa? Pasal duk anggap diri itu lebih pandai pada Nabi. Maka tak maulah kita tiru hak Nabi bawa. Penyakit kita ni ialah menganggap Nabi tak pandai dan kita ni lebih pandai daripada Nabi. Zaman Nabi dah berlalu, ustaz. Zaman sekarang ialah zaman sains dan teknologi. Panjang pula teknologi tu. Maka kita pun menolak cara pendidikan Rasulullah.
Orang faham cara Rasulullah ni apa? Minum air kongsi gelas dengan isteri. Yang tu asal ceramah maulud Nabi tu. Nabi Muhammad berlumba lari pergi dengan masjid dengan isteri dia. Rasulullah romantik dengan isteri dia. Dia tak cerita pun pendidikan Rasulullah, sistem pendidikan tu. Apa yang Rasulullah didik manusia jadi baik. Yang tu tak nampak. Yang tu tak mau ambil pengajaran daripada Nabi. Sebab Nabi tak ada PhD, Nabi tak ada ijazah, Nabi bukan prop. Dia lupa Nabi itu orang paling pandai dalam dunia. Namanya Nabi, paling pandai dalam dunia. Ini penyakit kita, tak mau ikut Nabi. Maka bila kita terasa diri kita lebih pandai, jadilah budak-budak sekarang, anak-anak cucu kita sekarang yang macam-macam masalah. Dadah tak pernah selesai, merempit tak pernah selesai, bunuh orang tak pernah selesai, lari pada rumah tak pernah selesai, pergaulan bebas tak pernah selesai, minum arak dibuat sebar. Dibuat pasal apa? Pasal sendiri boleh jawab. Kita tolak Nabi. Dan katanya habis wasiat Nabi, ia pun wafat. Nabi wafat tak lama lepas itu. Dan diangkatlah orang Islam akan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Maka Abu Bakar pun meluluskan wasiat Nabi dan dijalankannya tentera itu. Lalu kepala tentera itu dipegang oleh Usamah, menghentam segala puak-puak kafir di tepi negeri Rom, di sebelah selatan negeri Syam, dan kembali ke Madinah selepas 40 hari. Selepas 40 hari patah balik. Dan semenjak daripada itulah Sayyidina Abu Bakar mentahqiqkan apa yang Nabi suka dalam hadis tadi dan meluluskan apa jua janjinya. Maka kerana kuatnya percaya Sayyidina Abu Bakar dan iman segala sahabatnya cukup tinggi, himmahnya, sungguh sedikit pun bilangan orang Islam mereka tetap pergi berperang, kerana mereka dah pegang dah bahawa Nabi sebut Islam akan menang, mengalahkan tentera Rom dan tentera Parsi. Walaupun bilangan dia sikit, nak hadapan 100,000 tentera, mereka cuma ada 30,000 orang. Tak patah, tak ganjak, tak patah balik, jalan terus. Sebab apa? Sebab Nabi kata kita akan menang. Nampak tak iman tu? Apa hak Nabi kata semua pegang. Kita hari ni bila Nabi kata rapatkan saf, kamu akan dirahmati, pakat duk renggang semua. Bila tanya kenapa renggang, ustaz-ustaz suruh renggang. Hang percaya ustaz ke hang percaya Nabi? Takut ustaz duk rapat-rapat lagi penyakit mai. Hang takut Allah ke hang takut penyakit? Hang semayang tak rapat pun penyakit banyak tak? Kita tinggalkan sunnah Nabi. Dulu-dulu kita kata orang masjid bawa penyakit, habislah kena jolok hidup orang masjid. Tablet benar tau. Kemudian budak sekolah tahfiz pula kena. Ni hak baru pula hak balik umrah pula. Hak tengok bola tak kena, hak pergi konsert tak kena, yang mandi kolam ramai-ramai tak kena, yang balik buat ibadat akan kena. Jahat sungguh virus ni. Dia boleh kenal orang buat ibadat. Jadi virus ni kafir ke Islam ni? Cik tuan-tuan fikir guna kepala otak sikit tuan. Hak balik umrah pula kena. Kenapa yang ditarget pada Islam? Tapi orang kita bila kita cakap macam tu, ni ustaz ni mula. Bukan mula. Hampa ni dia buat fitnah pada Rasulullah, seolah-olah Rasulullah punya sunnah ni tak sesuai, seolah-olah ajaran Nabi ni tak betul. Ada benda hak lagi betul daripada Nabi. Salah tu fahaman tu. Ada benda yang kita kena tukar, ada benda yang kita boleh ambil, ada benda yang kita tak boleh ambil daripada Nabi. Ni salah tuan-tuan. Allah dah sebut dalam Quran, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Masuklah kamu dalam Islam keseluruhannya.
Jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Dia tu musuh kamu. Innahum lakum aduwwum mubin. Baik, cuba tengok Sayyidina Abu Bakar punya yakin dengan apa yang Nabi cakap. Nabi kata Islam akan menang, pi perang. Walaupun jumlah tenteranya sedikit, tetap dihantarnya perang. Sebab mereka yakin apa yang Nabi cakap. Kemudian selepas daripada wafat Sayyidina Abu Bakar, diluluskan pula oleh Sayyidina Umar sebagaimana perbuatan Sayyidina Abu Bakar. Payah ke, susah ke, hingga pada akhirnya maju dan jaya dengan berkat dan menurut jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar meninggal, naik pula Umar. Umar pun sambung hak Nabi cakap. Tak lama lepas tu Umar pula mati. Bila kemudian daripada wafat Sayyidina Umar, disambung pula oleh Khalifah Ar-Rashidin Uthman dan Ali. Disambung pula Bani Umayyah dan Bani Al-Abbas, sehinggalah jalan bagi mereka itu tersiar agama Islam dan luasnya kerajaan Islam. Seluas kira-kira tiada berupaya kerajaan besar pada masa itu mengalahkan Islam kerana luahnya. Dan dapat banyak pula ghanimah, harta rampasan daripada orang-orang kafir yang tiada terkira banyaknya, baik emas, baik perak dan sebagainya. Ni dia yang Nabi cakap. Sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah iman. Inilah nama dia, iman. Faham makna iman? Kak Som, faham makna iman? Oh, cuba tengok Nabi Ibrahim. Dapat anak punya susah. Dah tua tak beranak. Bila dah dapat anak, seronok main, seronok boleh buat suruh. Kita ni kalau ada cucu umur 5 tahun 6 tahun, cabut uban, suruh cabut uban, opah-opah lu pergi ambil padi je. Dia kepik dengan padi tu, cabut uban. Dia tak ambil dengan beras, pasal beras tu licin. Dia ambil padi. Jadi dalam beras kita ada padi. Padi tu yang buat tarik. Lepas tarik uban, cabut uban gatai. Terus saya cabut lah. Tu tanda-tanda orang beriman. Sinar orang beriman, sinar orang baik-baik ni uban. Kita pula susah hati bila uban. Susah hati apa? Tu tanda kita ni bagus, cahaya tu. Bila cucu dah macam tu, umur 5 tahun 6 tahun, suruh pergi kedai boleh tak? Darjah 1 dah. Naik basikal laju. Umur 8 tahun naik basikal, ni basikal besar pula, main kayuh belah kiri dulu. Ketak dah berjalan baru lompat naik. Ni secara orang dulu-dulu naik basikal. Bukan macam kita sekarang. Dulu orang naik basikal belah kiri, dulu kaki kiri. Tolak sikit baru kaki kanan lompat kot seat tu. Waktu budak macam tu Allah datangkan perintah sembelih. Ibrahim, sembelih anakmu. Itu dah nama iman. Baik, saya buat. Ada tak Nabi Ibrahim pergi dengar nasihat orang? Pergi tubuh jawatan kuasa, dengar pula nasihat kementerian apa pula tau, Kementerian Hak Ehwal Wanita dan Keluarga. Pergi tanya menteri dia macam mana, Datuk Seri ni nak sembelih. Sebenarnya kita melindungi kanak-kanak daripada didera, kata dia. Ada tuan? Tak ada Allah kata sembelih. Pak saya apa? Takkan Allah buat zalim. Tak banyak soal, pergi ambil pisau asah. Ngurang rasa. Ya anak tu pun siap baring dah. Sembelih apa Sembelih tak lot.
bapak ni terkesian kat saya ni, sembelih ya, sembelih takluk. Pak kata hang kalih kat belakang, aku tak boleh tengok muka hang. Kalih kat belakang pula. Tak juga. Allah kata dah lah, iman hampa berdua ni hebat, hampa lebih sayang Allah daripada hak lain. Cukup. Biar ambil kibah nak ganti baliklah arahan tadi. Takkan Allah nak suruh buat zalim. Allah nak tengok, tu nama dia iman. Itu baru nama iman. Hak Allah perintah tu tak soal, yang Nabi perintah tu tak banyak soal buat. Kita sekarang nama orang beriman, nama Aiman. Aiman tak kisah, Aiman hakim. Bila datang perintah Nabi, bersalamlah. Bersalam itu menggugurkan dosa. Kalau mengikut kajian bahawa daripada bersalam itu boleh mendatangkan, terus tak bersalam. Dia dengar cakap Dr. Kapil itu lebih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ni menantu dengan mentua tak bersalam, meltak kat dada. Apa khabar ayah? Khabar baik nak. Masuklah nak, mak bikinkan kopi, kata dia. Tak salam. Allahu Akbar. Minumlah kopi, ayah secawan, menantu secawan. Ya herannya sekali lagi, cawan tu dibasuh, tukar pula gelas yang sama ni pak. Menantu minum hak pak punya, pak minum bekas menantu punya. Yang tuan-tuan duduk makan di kedai tu, sudu orang masuk dalam mulut tak? Sudu dia tu. Mana punya misai terbaik tu. Duduk makan bagus punya cakutiau. Dia balik, kita pula basuh sudu dia, kita pula makan pula guna sudu yang sama. Tak berjangkit ke? Dia dah basuh dah ustaz, tak ada masalah apa. Habis tu kalau tangan hang basuh, pasal apa tak boleh salam? Main salam tunjuk penumbuk pasal apa? Yang tadi masuk dalam mulut lagi tak kenal mulut siapa. Sudu tu satu hari 10 orang masuk mulut. Oh yang tu boleh pula. Tangan kalau tak tu dah basuh ustaz, kita menggunakan sunlight. Sunlight tak sunlight. Kalau gitu hang basuh tangan hang guna sunlight, Axion ke apa-bala ke, pergi salam boleh tak? Dia sebenarnya kadar kejangkitan daripada hak Nabi buat semua hang suruh fikir tu. Apa ni jenis tuan-tuan? Mari datang banjir, langsung tak ada siapa ikut dah. Nak selamatkan orang ada tak tanya? Jangan. Boleh berjangkit, mampu yang harus tu. Sebab tu Allah Ta'ala datangkan musibah ni, dia nak bagi tahu yang apa buat tu apa sebenarnya. Yang usur orang naik bot, yang tarik orang daripada bumbung, yang tarik tangan naik atas bumbung, masa tu ada pegang tak? Habis pegang, habis peluk, habis selamat, dakap semua orang ni sakit ni. Mana dia pegang-pegang tak boleh dulu? Jadi jangan kita buat fitnah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan puncanya balik pada umrah ada penyakit, punca bersalam ada penyakit semua ni. Nampak sangat kita ni duk anti pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok yang sahabat kita duk baca ni. Nabi kata pi perang, hangpa akan menang. Sikit ke, kalah ke, menang ke, banyak ke, senjata tak cukup ke, cedera ke, mereka tetap pergi. Pasal apa? Pasal Nabi kata pi, kamu akan menang. Keyakinan pada Nabi itu mengatasi segala-galanya. Inilah nama dia iman. Yang inilah yang perasan boleh masuk syurga. Bukan macam kita ni, nak masuk syurga tapi tak yakin dengan Allah, nak masuk syurga tapi tak yakin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kata dia, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin ammatin, dan bahawa sesungguhnya telah meminta aku kepada Tuhanku bagi umatku kiranya tidak dimatikan akan umatku dengan kelaparan setahun yang meratai semuanya. Kerana apabila habis mati umat Islam dengan kelaparan setahun, nescaya tiada tinggal lagi di bumi umatku yang Islam yang akan memanjangkan agama Islam hingga hari kiamat, dan tiada jadi banyak umatku lebih banyak daripada umat segala yang dahulu. Subhanallah, Masya Allah.
Nabi minta kepada Allah Ta'ala supaya bala kemarau tak menimpa kita merata selama setahun. Dia kata kalaulah bala turun dengan mati semua orang, siapa yang nak perjuangkan Islam? Siapa yang nak menyambung Islam? Ya, siapa yang nak menjadikan Islam ini umat yang dominan di atas dunia ni? Subhanallah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baydatahum. Dan telah kupohonkan kepada Allah Ta'ala kiranya tiada diberinya kekuasaan akan musuh orang Islam boleh memerintah dunia akhirat atas muslimin, melainkan hanya orang Islam sahaja yang dapat memerintah dunia akhirat orang Islam itu sendiri. Permintaan pertama Nabi supaya tak timbul kemarau yang mematikan orang Islam dimakbulkan oleh Allah. Permintaan nombor dua Nabi ialah orang kafir tidak boleh menguasai orang Islam dalam urusan dunia akhirat mereka. Maka itu juga diperkenankan oleh Allah, melainkan orang Islam yang memegangnya. Sabdanya lagi, wa inna rabbi qala ya Muhammad inni idza qadaitu qada'an fa innahu la yurad. Dan bahawasanya Tuhanku berfirman kepadaku, hai Muhammad, sesungguhnya aku apabila sudah aku hukum akan suatu hukum, maka bahawasanya tidak dikembalikan. Allah kalau dah tetap satu hukum, yang tu lah, yakni tidak boleh dirombak lagi, dan pasti berlaku sebagaimana yang telah aku hukumkan. Tiada siapa yang boleh melawanku sepanjang masa, sepanjang waktu dan ketika. Dua benda ni, nombor satu, Nabi minta apa? Allah Ta'ala tak turunkan kemarau, balak yang memusnahkan habis orang Islam. Ini doa Nabi ni. Sebab tu kita rasa pelik, hari ni semua orang kena ni lagu mana? Betul je ke hak kita sekarang ni? Sebab tu bila sahabat saya pergi hantar bantuan dekat Syria, saya tanya dekat dia, depa sana pakai mask tak? Depa gelak bila saya pakai mask dia. Depa pun tak tahu corona tu apa, dia ingat kereta Toyota. Di sana tak ada macam kita. Sop-sop macam kita ni tak ada. Hak duk di kamp pelarian apa semua, budak-budak main bola, orang tua duk buat kerja, duk semayang semua, tak ada macam kita. Sebab tu bila orang Malaysia pergi hantar bantuan, duk pakai menatang hak di muka kita ni, dia pun terkejut. Hang ni kenapa? Ada operate ke? Tak ada. Kita ya, pergi semayang duduk, nasib baik tak tidur pakai macam ni. Kalau lah tidur pun kena pakai, tak tahu nak abang mati tengah tidur ramai. Sebab Nabi dah kata dah, takkan datang satu wabak, satu balak, satu dunia kena. Ni hadis Nabi ni, melainkan benda tu dirancang. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Perancangan tangan-tangan manusia yang merosakkan alam ni. Saya dah sebut pada tuan-tuan surah Az-Zukhruf ayat 11. Allah Ta'ala menurunkan hujan tu mengikut qadarnya. Dia buka surah Az-Zukhruf ayat 10, ayat 11. Dalam ayat-ayat tu Allah Ta'ala cerita tentang hujan. Hujan ni Tuhan turun tu sukat elok. Dia sukat elok. Allah kata hujan ni jadi rahmat. Takkan hujan selalu sangat boleh bawa banjir ni. Kena cek balik ni. Kena cek balik. Takkan Allah buat macam tu.
Kita sikit-sikit ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Lepas tu kalau orang bunuh orang, ketentuan Allah juga kan? Mesti ada orang yang buat dia bunuh, Allah izinkan. Jadi. Takkan kita nak kata ni, Pak siapa hang bunuh dia? Ketentuan Allah. Biar betul kau. Kena cari balik. Berkali-kali saya cakap, ada negara dalam dunia dia buat empangan. Empangan dia bukan di tanah tinggi, empangan dia tanah rendah. Empangan dia di tanah rendah. Dia buat macam sungai besar, dia buat kolam. Jadi daripada kolam tu lah dia ambil air. Tapi di Malaysia ni pelik. Empangan dia semua di tanah tinggi. Tuan-tuan tak rasa ke benda tu boleh jadi bom untuk kita? Cuba fikir tengok. Siapa punya perancangan buat empangan di bukit? Kalau pecah empangan tu, apa jadi hak di bawah? Maka kita tak perlu berperang. Kita akan kalah dengan banjir saja. Orang tak perlu hantar senjata, tak perlu hantar bom nuklear, bom atom. Musuh kita tak perlu, dia hanya tembak saja. Empangan, mati beribu orang, lumpuh. Jambatan runtuh, jalan raya rebak, bangunan balik. Takkah itu perang? Kena kaji balik tuan-tuan empangan atas bukit ni. Adakah empangan mesti di atas bukit? Kenapa tak buat empangan ni, Ipoh ni banyak, kolam banyak. Kolam lombong-lombong, juta lombong. Elok aja lombong tu. Kalau nak buat air, sedut saja. Bahaya tak bahaya ni? Tu, cuba tuan-tuan cek tengok empangan di Malaysia ni, semua atas bukit. Empangan Ulu Kinta, Semenyih, Pedu, Temenggor, semua atas bukit. Bila hujan lebat, dia lepaskan air, maka banjirlah. Apa kita hari ni tak boleh lepaskan sikit-sikit? Atau nak lepas sekaligus? Yang ni yang kena cek. Bila jadi banjir, orang salahkan Tuhan. Apalah Allah uji, apalah, apa anak saya matilah, apalah. Cek dulu, Allah kata hujan tu aku suka lah. Tak apa-apa buat yang dah tak betul. Bila kita cakap macam ni, orang kata kita ni teori. Bukan teori. Sebab banyak negara yang kita pergi, empangannya di bawah. Sama parah dengan kita, nama dia kolam. Kolam tadahan air rendah. Tuan-tuan pergi negara jiran kita, mereka tak duduk atas bukit. Elok aja. Saya pergi melawat tuan-tuan, punya luah besar ni. Besar rasa manjui kita ni. Tanah sama parah kita. Tepi tu laut, agak-agak hujan, kuat laut, pergi ke laut. Dia tak atas bukit tu. Kita sekarang ni tak atas bukit semua. Bayangkan tuan-tuan, kalau menatang tu runtuh, hujan lebat, kita tadah dia, terbuka dia, apa jadi? Jadi macam sekarang. Tapi orang tak akan dengar cakap saya ni. Sebab apa? Sebab saya ni bukan pakar. Ustaz Kazim bukan ahli. Tak apa, hampa ahli apa buat? Silakan. Dan kita nampak hasil yang ahli buat tu apa. Baik, kemudian kita lihat lagi. Allah dah sebut dalam, Nabi dah sebut dalam hadis ni, aku minta pada umatku tak kena balak merata, dan Allah Ta'ala makbulkan. Allah, Nabi sebut, aku doa pada umatku takkan kena balak merata, satu dunia tak kena. Takkah apa yang berlaku sekarang ni bercanggah dengan Nabi cakap? Dua, Nabi minta apa? Nabi minta supaya orang Islam tidak dikuasai oleh orang kafir dalam urusan akhirat, dalam urusan dunia, melainkan orang Islam yang menguasai orang-orang Islam. Dan orang kafir dah tahu dah tentang hadis ni.
Jadi bila dia dah tahu tuan-tuan, bila mereka tahu, mereka kaji macam mana nak menjadikan orang Islam yang memerintah tu geng mereka. Memang mereka tak kacau kita, tapi dia kontrol orang Islam yang memerintah, seolah-olah mereka jugalah yang memerintahnya. Baik, sabda Nabi SAW lagi, wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin amin, dan bahwasanya aku telah berkurnia kepadamu rahmat bagi umat kamu, yakni tiadalah aku binasakan mereka, dan tiadalah aku matikan mereka dengan sebab kelaparan, dengan sebab kebuluran, selama setahun yang kemarau yang meratai mereka. Adapun sedikit-sedikit kumpulan daripada muslimin kena kelaparan itu berlaku jua, itu adalah semata-mata ujian dan cobaan. Adakah mereka sabar atas balaku? Sekiranya sabar ia, maka balasannya syurga, dan jika tiada sabar, maka balasannya seksa. Atau akan jadi turun azabku ke atasnya kerana maksiatnya, maka aku beri rasa lapar dunia lagi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabihu baidatahum, dan bahwasanya tiada aku kerasi akan musuh umat atas umat-umat kamu lain daripada diri mereka itu sendiri. Nampak? Okey, yang ni yang jadi, yang duk berkerah-kerah sesama kita, yang duk bergaduh sama-sama kita, orang kita. Nabi sebutlah hadis ni. Dia kata, aku tiada kerasi akan seteru atas umat-umat kamu lain daripada diri mereka itu. Maka sesama Islam itu aku jadikan berperintah dan berlawan-lawanan. Sebab pun tiada aku beri musuh mengerasi Islam pada perintah dunia akhiratnya, supaya tiada diperintahnya dan dimiliki semua perihal umatmu. Orang Islam saja yang memerintah. Tapi sayang, walaupun orang Islam sama Islam memerintah, tapi jadi juga gaduh sama-sama kita. Orang kafir, dia gunakan orang-orang Islam untuk mengacau ibadat orang Islam. Walau ijtama'a alaihim min biaqtariha aw qala man baina aqtariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dan wa yasbiya ba'duhum ba'dah. Dan jikalau berhimpun mereka yang di buminya, atau bersabda mereka yang segala buminya, hingga jadi setengah mereka itu mengerasi dan memerintah dan berlawanan dengan setengahnya, dan menawan setengah mereka itu akan setengahnya. Jadi begitulah hadis yang kita baca ini, 3 buah hadis tentang peristiwa di akhir zaman, hadis hasan lagi sahih, tentang permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat bab yang ke-16. Bab ma jaa kaifa yakunu ar-rajul fil fitnah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis betapa didapati seorang lelaki dalam fitnah, yakni bagaimana nak diperbuat akan dirinya apabila berlaku di tanah airnya sesama Islam berperang. Apa yang kita nak buat? Jadi perang saudara, kita ni nak terlibat ke tak mau terlibat? Ini hadis yang Nabi ajar pada kita. An Ummi Malik Al-Bahziyah qalat zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fitnatan faqarrabaha qalat qultu ya Rasulullah man khairun nas fiha qala rajulun fi mashiyatihi yuaddi haqqaha wa ya'budu rabbahu wa rajulun akhadha bi ra'si farasihi yukhiful aduwa wa yukhifunahu. Hadis yang hasan lagi gharib.
daripada Ummu Malik Al-Bahziyah katanya, menyebut Nabi SAW akan fitnah, maka dihampirkannya. Katanya berkata, aku ya Rasulullah, siapakah orang yang sebaik-baik orang pada masa itu? Sabda Nabi, lelaki yang hidup-hidupannya menyempurnakan haknya dan menyembah Tuhannya, dan lelaki yang memegang ia dengan kepala kudanya, menakuti musuhnya dan menakuti mereka itu akan dia. Hadis hasan lagi gharib. Hadis yang kedua, an Abdullah bin Amrin qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fitnatun tastanzifu al-arab qatlaha fin nar, al-lisan fiha ashaddu minas saif. Daripada Abdullah bin Amru telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, didapati fitnah itu menyapu ia orang Arab. Yang menyapu dia akan Arab yang mati-matinya dalam neraka, lidah padanya lebih-lebih daripada pedang. Hadis gharib. Baik, dua hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang pergaduhan sesama orang Islam dan apa yang kita nak buat bila jadi benda tu. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, dalam bab ini ada pengajaran Nabi kita kepada umatnya apabila berlaku fitnah, berperang dalam negeri orang-orang Islam sesama sendiri. Mana ada ustaz perang semua sendiri? Apa tak ada pula. Tok Arab perang pada dulu sampai sekarang. Di Syria lah, di Yaman lah, di Iraq lah, di Iran, gaduh sama sendiri. Di Malaysia ni tak perang lagi lah. Di Malaysia ni perang poster, perang kempen, perang politik daripada lepas merdeka sampai sekarang. Maknanya kita belum merdeka. Penjajah tu dia balik ke British, dia tinggalkan Malaysia ni dalam huru-hara. Dia buat syarat pula. Sebab tu kita kena tanya pada orang yang mengusahakan kemerdekaan tu, apa syarat-syarat yang apa sign? Kita tak pernah tanya pun, sebab tak boleh tanya. Kalau kena tanya kena tangkap. Dia ada akta pula, akta rahsia rasmi. Tak boleh tanya apa. Perjanjian tol tak boleh tanya. Patutnya tol makin lama makin kurang, pasal dah lama habis dah. Panjang lagi, makin lama makin naik pula. Pelik sungguh. Bila tanya pasal apa? Ini kita mempunyai perjanjian, dan perjanjian kita apa nama tak boleh kita apa nama ni. Yang nak bayar kami hang free tak apa. Kena tanya balik, apa perjanjian waktu kemerdekaan? Sebab tu ada negara yang tak mau sign perjanjian. Lawan, tetap lawan. Biar kalah, biar menang lawan. Nama kata sign tak mau. Indonesia mana ada sign? Balik gitu ya Belanda. Berambat Belanda balik. Merdeka dia apa? Sebab tu di Indonesia ada tak parti politik? Ada, tapi tak bergaduhnya kita. Waktu pilihan raya Golkar lah, apa-apa semua lah. Habis-habis pilihan raya mereka jadi Indonesia yang kuat, bersatu padu. Sistem mereka tu. Yang Malaysia ni sistem lemplek, gaduh tak habis-habis pasal pilihan raya. Kemudian daripada segi kerakyatan dan sebagainya, apa perjanjian mereka ni tuan? Kita ni tak boleh tahu. Yang kita tahu menjerit merdeka, hak tu ya. Isi kandungan kita tak tahu. Kena kaji balik tuan. Okey, buat balik, betul balik, supaya mereka ni dah balik ke negeri mereka, mereka tak kacau kita dah. Baik, kemudian dia kata ataupun berbunuh-bunuhan sesama sendiri.
Dan juga setengah daripada fitnah ialah maksiat di dalam negeri yang meratai sekalian orang. Fitnah ni banyak makna. Fitnah yang banyak makna. Satu, fitnah maknanya perang. Perang. Dia perang gaduh. Itu fitnah. Sama-sama tu imam perang. Sama-sama sahabat Nabi perang. Zaman dulu ni. Perang. Siti Aisyah pun join sekali. Sayyidina Ali pun masuk sekali. Perang. Fitnah. Yang kedua, fitnah tu apa makna? Fitnah itu ialah maksiat yang meratai dalam sesebuah negeri. Itu fitnah lah tu. Maksiat banyak lah. Orang tak semayang ramai, itu maksiat. Orang tak susah hati, anak tak semayang. Orang susah hati, anak tak kerja. Hang nak kerja apa ni, SPM tak pas. Kamu ni apa nak kerja, SPM grade 3. Anak dia tanya kat mak dia, kita ni duduk atas tanah siapa mak? Arwah tok wan kamu. Kebun belakang dusun tu arwah tok wan kamu. Bendang depan tu arwah tok wan kamu punya. Kita ni numpang hidup nyambung dia punya. Tok wan ada SPM mak? Orang tua-tua dulu tak ada SPM boleh hidup senang. Hutang pun tak ada. Pergi haji naik kapal lagi. Tinggalkan harta, bendang, getah, dusun, tanah. Mak tanya dekat saya, kamu nak makan apa? SPM grade 3. Rezeki bukan pada SPM mak. Oh, korang hajar punya budak nampar kamu kan, kata dia. Inilah penyakit orang sekarang. Dia tak kata bahawa rezeki itu datang daripada Allah. Allah yang bagi rezeki, tak usaha kamu. Ada bapa SPM kalau malas, tak boleh kaya juga. Jadi kita hari ni dah dijadikan macam tu pemikiran kita tu. Tak masuk universiti, tak boleh makan. Tak ada ijazah, gelap masa depan. Siapa yang bercakap macam itu? Baik. Dan kata dia lagi, fitnah juga sampai boleh. Dan tiada semua mereka itu mau berhenti daripada mengerjakannya dengan maksiat. Tak nak berhenti daripada maksiat. Ini fitnah. Dan dengan siar beberapa pengajaran sampai boleh jadi seorang yang takut akan siksa Allah jatuh makan wang ribanya. Ni dia. Orang faham maksiat itu konsert. Orang Melayu faham maksiat tu apa? Pergi beromen. Duduk dalam kereta beromen, bergegar kereta. Maksiat. Orang kita faham maksiat tu jantan nak jadi pondan. Okay? Jantan nak jadi perempuan. Tu maksiat. Duk pakai macam perempuan, duk buat TikTok. Tapi kita lupa maksiat tu juga ialah riba. Berapa banyak maksiat berjalan atas jalan sekarang ni. Cuba tengok kereta yang duk berjalan. Riba ke tak riba tu? Ustaz, saya buat pinjaman Islam, Alhamdulillah. Saya buat pembiayaan Islam, Alhamdulillah. Tapi ada pembiayaan konvensional, ada. Maknanya ada orang beli lah, ada. Ada ribanya, ada. Kita sebenarnya ada dua tawaran ya kepada semua pelanggan-pelanggan kita. Ya, kita tawarkan Islamic loan dan pembiayaan Islam ya. Bagi yang tak nak, mereka boleh ambil pembiayaan konvensional ya. Nampak? Berapa ramai hak ambil riba. Itulah maksiat. Kereta, lori, bah, rumah. Habis.
Sebab tu kalau jadi satu-satu benda, jangan marah Tuhan tu. Tengok kereta aku tu, aku buat pinjaman konvensional, insurans riba, Allah murka pada aku. Kenapa tak ditukarkan keseluruhannya kepada sistem Islam? Baik orang kafir, baik orang Islam, semua mengamalkan sistem Islam dalam pengurusan pembiayaan. Baru betul. Kita hari ni menyediakan pilihan pula. Macam SPM tingkatan 5 dulu-dulu. Nak ambil lukisan ke, nak ambil pengajian agama Islam? Pakat ambil lukisan. Malas nak study, nak hafal hadis, belajar melukis semua. Mana boleh pilih? Allah dah tetap satu hukum, tak boleh nak pilih. Siapa nak sembahyang, sembahyang. Siapa tak mau sembahyang, terpulang. Mana boleh. Dia bukan macam kerusi. Kerusi kita boleh pilih, kan? Siapa yang nak main, duduk depan. Sampai main lambat, duduk belakang. Tak apa. Tu pilihan. Tak sihat. Nak kena balik pula dah pergi klinik. Maklum boleh, Ayu boleh. Pergi jumpa Ustaz Ahmad, jumpa dengan Ayu. Nak kena booster. Ya. Nak injek. Injek. Mudah-mudahan sihat semua. Okey. Sik baik Ustaz Ahmad dah. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Ya. Sik baik kita ada Ustaz Ahmad, penyelamat ummah. Tak senyum Ustaz Ahmad. Kadang-kadang maksiatnya berbentuk riba, tapi sayang kita tak anggap riba tu maksiat sebab kita dikecilkan riba, dikecilkan maksiat. Skop maksiat tu jadi kecil. Maksiat ni kita faham berkhaluat, berzina. Dia tak nampak hak riba tu. Dengan ustaz pun balur riba sekali. Beli kereta, beli peti air, buat loan rumah, loan anak belajar sekolah, anak masuk universiti, buat riba, beli emas hutang, forex, macam-macam. Ingat tak dulu kita beli emas 3 kali bayar, beli gelang 3 kali bayar, harga gelang 1,000 3 kali. Yang emas makin meningkat tapi harga lama. Tak pun emas makin rendah tapi dia bagi harga lama. Kadang untung pada hak beli, kadang untung pada hak jual. Tu belum masuk lagi potongan sana, potongan sini. Susut nilai lah, susut segala susut dengan badan kita pun susut. Padahal emas tu kita tak pakai pun. Elok lagi, bersih elok lagi. Tak boleh dia susut nilai. Ada susut nilai pula. Ini yang kena kaji balik tuan. Hak kita duk beli emas, hak duk trade in emas cara tak betul. Ni ambil berapa tu, okey. Dia pun tengok. Ini ya. 4,000. Kalau aku ambil yang tu, ambil yang itu tambah lagi 1,000 lah. Itu 5,000, ini 4,000. Itu baru punya 1,000 lu tambah lah 1,000. Okey lah, buat keluar 1,000. Islam bagi ke jual macam tu? Tu belum masuk lagi tuan-tuan, hak tak tengok barang pre-order. Banyak lah ni beli emas online. Sampai ada bateri pula, ada magnet pula. Rupanya dalam emas tu ada besi. Adakah lulus perniagaan macam tu? Berbilion dalam setahun. Tu maksiat lah tu, tipu, gharar, ghurur, semuanya ada. Tapi orang sekarang dah anggap benda tu dah biasa. Tak apalah, geleng kepala lagi tu. Beli tudung bawah sampai tudung siakap. Jadi tuan-tuan, balik pada sistem yang betul.
Saya taklah kata haram online, jualan beli online semua ni, ada yang halal, okey, yang dipercayai, yang betul. Tak apa, ni yang menipu. Yang ni yang kita kena tengok. Dah jadi budaya menipu dah. Nak bagi laku jamu dia, pergi tunjuk duit berkepui. Cepat ni barang terlaris. Rupanya duit palsu. Dia duk goncang duit dia tu, ternampak duit kertas putih dalam tu. Maka kita teringat nak beli tu sebab kita tengok duit dia banyak. Ni mesti laku ni. Ingatlah dulu dekat railway Ipoh tu, orang duk jual ubat. Banyak dah duit atas lantai dia tu. Dia hamparkan selendang dia, nampak tak duit banyak? Padahal yang duit dia sendiri dia lempar sebelum kita datang. Kita pun tengok, ramainya orang beli. Cepat 3 RM10. Pakat berebut beli. Yang beli tu pun orang dia. Berlakon. Satu van mai. Orang Melayu pula bila tengok ramai beli, apa dia buat? Dia terpa sekali. Yang ni P.Ramlee sebut ada, obat, mari beli obat. Kalalah tak dapat, sudah. Melompat. Ini cerita tu P.Ramlee buat lama lah. Padahal berlakon semua tuan ni. Baik, termasuklah buat kerja maksiat sepertinya, ataupun terkadang-kadang sesekali kepada maksiat, terdorong kepada maksiat. Maka apabila seseorang itu takut dirinya jatuh ke dalam fitnah tersebut, maka bolehlah dia mencari mana tempat melarikan agamanya dan hal kehidupannya, baik di ceruk gunung atau di mana kampung atau lain-lainnya. Sampai saat dekat nak akhir zaman akan jadi macam tu. Maka kata dia, kamu carilah gunung, carilah kampung pendalaman, tak usah duk campur dengan orang, selamatkan agama kamu. Akan sampai saat ni tuan-tuan, duduk campur dengan orang ramai, habis tak boleh nak sembahyang, tak boleh nak tengok dah, macam-macam lah. Satu hari nanti, satu zaman, handphone pun kita tak pakai dah, televisyen apa pun tak ada lah, internet apa pun tak ada. Kita lari duduk celah gunung, kaki gunung, bawa segala kambing, belah sana. Akan sampai saat tu. Sebab tu hari ni orang tak duduk celah gunung, kaki gunung, orang lari duduk di pondok. Dia tak campur dengan semua benda, dia tak campur. Tapi duduk di pondok pun dia kena juga. Kita tak keluar, orang datang mai cari. Macam-macam benda dia pun jolok. Sampai satu nanti orang lari. Dan binatang yang paling berharta, harta yang paling berharga pada saat itu ialah kambing. Kambing. Nabi kata, bawa kambing, duduk di kaki gunung, itulah harta kamu yang paling bagus pada saat itu. Maka orang pun buat kempen, kambing tu kolesterol, kambing tu jahat, kambing tu kolesterol. Orang Melayu Islam malah belah kambing. Mereka dah tahu dah hak Nabi sebut kambing, maka dia buat kempen berpuluh-puluh tahun. Mula makan kambing naik penin, makan kambing naik gemuk tengkuk belakang tu. Kambing, semua kambing, siapa kambing. Padahal Nabi kata sampai satu saat nanti, harta yang paling bernilai untuk kita ialah bawa kambing, duduk tepi gunung, selamatkan agama kamu. Agak-agak minum susu, ambil susu kambing. Rasa lapar, sembelih kambing tu. Jadi tuan-tuan, bila kita baca hadis-hadis ini, subhanallah, ya, kita dah semakin hampir pada apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan ambillah i'tibar, ambillah pengajaran. Jangan duk marah pula ceramah kita ni. Ada orang tak suka, tak apa. Kalau hang rasa nak hidup lama dalam dunia, pulang. Kita ni rasa tak lama dah. Okey. Balak bila-bila masa boleh sampai, mati anytime boleh jemput. Hang duk cakap soal dunia, okey.
Wallahu a'lam. Kita sambung besok insya-Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.